والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat saya Ustaz Rosli, Tuan Imam, Tuan Pengurusi, barisan dan kuasa, barisan pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lebih dahulu kita sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah dengan izin terlimpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah dan seterusnya. Mudah-mudahan atas sebab majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini kita dikurniakan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Saya pada malam ini tak sambung perbincangan kita pada minggu lalu. Jadi pada malam ini saya nak bincang dengan tuan-tuan, sama-sama kita muzakarah berkaitan dengan puasa Oleh kerana kita tinggal beberapa hari saja lagi untuk kita masuk bulan Ramadan. Hari ini hari yang keberapa? Syaban 20 kan? Masuk 20 kan? Ya, 20 Syaban betul tak? Jadi maknanya berbaki lebih kurang dalam 10 hari lagi ya. Berbaki lebih kurang dalam 10 hari lagi kita akan menghadapi Ramadan. Sudah pastinya di sana perlu kita isti'dad ataupun kita perlu membuat persediaan sebelum kita memasuki gerbang Ramadan. Oleh kerana kita nakkan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan daripada kalangan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak mengambil kelebihan Ramadan jika kita membiarkan Ramadan berlalu begitu sahaja, maka kita akan menjadi orang yang paling rugi. Orang yang tidak menghargai pemberian. Orang yang mensia-siakan Ramadan berarti orang yang tidak menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang yang tidak menghargai anugerah Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dia membiarkan Ramadan berlalu begitu sahaja. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menggunakan kitab Nawaitus Shaum Ghadin yang saya ambil ijazah daripada Ustaz Muhadir Hajjul untuk menjawab 142 kemusykilan puasa. Dia ada 142 persoalan yang berkaitan dengan puasa dalam kitab ni, kitab yang kecil ni. Jadi pada malam ni beberapa perkara saja yang sempat kita sentuh. Mudah-mudahan perkara-perkara yang pentinglah kita sentuh pada malam ini untuk kita refresh balik ataupun kita kita segarkan kembali ingatan kita dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa sempena kita nak masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soalan yang pertama yang saya nak kongsi bersama dengan tuan-tuan di sini yang pertama iaitu syarat-syarat sah puasa. Begitu juga dengan solat dia ada syarat-syarat sah solat mesti berwuduk dan sebagainya Tetapi dalam permasalahan puasa syarat-syarat sah puasa tersebut, kalau tinggal salah satu syarat puasa ataupun syarat yang kita akan sebut di sini, maka dia akan batal puasa tersebut dan puasa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena tahu oleh kerana kita semua diwajibkan ataupun ditaklifkan untuk kita berpuasa pada bulan Ramadan. Kita tak nak puasa kita itu menjadi puasa yang hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga ataupun menahan diri daripada makan dan minum. Kita nak puasa kita itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan ada nilai di sisi kita, tetapi ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk nak mendapat nilai Ramadan ataupun nilai puasa itu sendiri, perlunya kita puasa zahir dan juga perlunya kita puasa batin. Maksudnya kita puasa dari sudut kita menahan minum ataupun menahan makan dan minum, dan juga kita perlu puasa daripada kita menahan mazmumah. Dari sudut zahirnya iaitu kita menahan minum, makan dan minum dan juga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, sama ada kita masukkan sesuatu ke dalam rongga kita ataupun asbab-asbab yang boleh membatalkan puasa. Dan yang kedua iaitulah yang boleh membatalkan puasa juga, iaitulah perkara-perkara yang berkaitan dengan mazmumah. Bila disebut mazmumah ni iaitulah perkara-perkara yang akan mengundang celaan Allah Subhanahu wa taala ataupun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut mazmumah ini adalah perkara yang berkaitan dengan hati, perkara yang berkaitan dengan akal fikiran kita,
ke mana kita gunakan ketika mana kita berpuasa. Sama ada kita menggunakan pada jalan Allah ataupun kita menggunakan pada jalan nafsu, ya, mengikut mazmumah. Baik, syarat-syarat sah puasa yang pertama iaitu Islam. Mesti Islam, ya. Mesti Islam, wajib Islam. Kalau bukan Islam maka walaupun dia berpuasa tidak sah. Ada juga orang tanya orang kafir yang berpuasa, mungkin dia baru nak masuk Islam, jadi dia latih diri dia untuk berpuasa, tetap juga puasanya tidak sah, ya. Nak sahkan puasanya itu ataupun nak dikira sebagai suatu ibadat ataupun kebaikan untuk dirinya setelah mana dia masuk Islam. Semasa dia kafir maka puasa itu tidak dikira sebagai ibadah. Tetapi selepas itu dia masuk Islam, sekiranya umurnya panjang, ya, segala sesuatu kebaikan yang dia buat sebelum dia Islam, Allah Subhanahu Wa Taala mengambil kira sebagai pahala. Sebelum tu tidak. Sebelum tu tidak. Selepas dia Islam baru diambil kira. Dan perkara yang buruk yang lakukan maka dihazaf ataupun dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahmatnya Islam. Kemudian yang kedua iaitu berakal ataupun memayyiz. Mesti orang ni orang yang berakal, bukan orang gila, ya. Mesti orang yang waras. Bila sebut berakal ni orang yang waras, orang yang boleh menilai, orang yang boleh mengukur sesuatu kebaikan ataupun sesuatu kejahatan, orang yang boleh menilai makan dan minum, ya. Kalau orang yang tak berakal ni atau orang yang tidak boleh menilai, ya, dia orang gila kan, tidak boleh menilai, tidak boleh mengukur dengan akal yang sempurna. Begitu juga ataupun mumayyiz. Mumayyiz ni bawah daripada akil baligh, ya. Bawah lagi dia panggil murahid, ya, itu kanak-kanak, ya. Atas sikit pada murahid iaitulah mumayyiz. Bila sebut mumayyiz ni dia belum baligh lagi, tetapi dia boleh menilai kebaikan ataupun keburukan, ya. Dia belum lagi. Maksudnya orang yang mumayyiz ataupun kanak-kanak yang mumayyiz ni dia tidak ada hukum taklif ke atas diri dia lagi. Sebab belum sampai akil baligh. Kalau dia tak puasa pun dia tak berdosa. Dia tak puasa pun dia tak berdosa sebab belum lagi ada hak taklif kat atas diri dia. Belum lagi keberatan agama itu atas diri dia. Bila mana dia berakal ataupun akil baligh, sampai akal dia tadi tu sampai akil baligh, maka barulah ada taklif, ada keberatan agama ke atas diri dia, maka ketika itu wajib ke atas dia berpuasa. Sekiranya dia tidak berpuasa maka hukum ke atas dia, ya, maka hukum akan jatuh ke atas diri dia. Maksudnya berdosa lah, ya. Kalau dia tak puasa maka dia kena qada. Tapi orang mumayyiz dia tidak perlu qada, ya. Kalau dia buat sah puasa tersebut. Begitu juga dengan solat. Kalau kanak-kanak yang mumayyiz solat di belakang kita, dia ambil ayat sembahyang, kita ajak dia ambil ayat sembahyang, umur 5 tahun. Dia pandai baca Quran, dia pandai baca muqaddam, dia pandai lafaz, dia pandai niat. Maknanya dia ambil ayat sembahyang pun elok semua, kan? Dia solat, sah solatnya. Itu bukan kanak-kanak yang mumayyiz. Sebab apa? Sebab dia boleh menilai, ya, boleh mengukur. Itu mumayyiz. Kemudian yang ketiga iaitulah suci daripada haid dan juga nifas, ya. Maknanya hal keadaan untuk berpuasa besok hari itu dia bukan dalam keadaan haid ataupun kedatangan darah haid. Begitu juga dalam keadaan nifas. Saya tak naklah sebut syarah panjang-panjang dalam bab ni, cuma kita sebut secara umum sahaja, ya. Maknanya orang yang kedatangan haid maka haram ke atas diri dia berpuasa. Sebab apa? Sebab orang yang haid ini dia berada dalam ketaatan. Orang yang datangnya haid ini adalah orang yang berada dalam ketaatan. Maksudnya dia patuh pada Allah. Allah tak bagi dia puasa, berarti dia patuh pada Allah lah tu. Bukan kata dia tak puasa tadi kerana haid dia rugi, tidak. Bukan asbab dia. Asbab Allah yang bagi ke atas diri dia. Nampak tak? Atas asbab Allah yang bagi, bukan atas sebab diri dia. Jadi dia jangan rasa ruginya aku tidak berpuasa, tidak, ya. Sebenarnya dia tidak rugi. Dia tetap juga dapat pahala iaitu dia patuh pada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia patuh pada ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala beratkan ke atas dirinya. Berarti dia redha dengan Allah. Nampak tak? Orang yang haid berarti orang yang redha dengan apa yang Allah Taala tentukan ke atas diri dia. Orang yang berpuasa juga dia redha dengan apa yang Allah tetap atas diri dia. Nampak tak? Bila sampainya bulan Ramadan, maka dia kena berpuasa, maka dia ikut arahan Allah. Orang yang haid pun ikut arahan Allah juga. Dia ikut arahan Allah supaya tidak berpuasa pada hari itu. Orang yang tidak haid, dia ikut arahan Allah juga. Dia kena puasa pada hari itu. Berarti kita bila memandang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan jelas. Maka kita akan redha. Dan juga maka kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Orang yang puasa dia taqarrub juga kepada Allah. Orang yang haid pun taqarrub juga kepada Allah. Jangan kata orang yang puasa saja boleh hampirkan diri kepada Allah, orang yang haid tidak boleh hampirkan diri kepada Allah. Tidak. Orang yang haid juga boleh hampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dalam keadaan haid, Allah tidak haramkan ke atas diri dia untuk salawat.
Allah tidak haramkan ke atas diri dia untuk berzikir. Nampak tak? Cumanya orang yang dalam keadaan haid, dia tidak boleh membaca Al-Quran sahaja. Tetapi dalam menyebut kalimah-kalimah zikir, tidak menjadi masalah bagi dirinya. Untuk dia melafazkan ataupun untuk dia menyebut dengan hati dia, semata-mata untuk niat apa? Hampirkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia juga duduk dalam ibadah. Bila mana dia ingat itu adalah arahan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hati kita jangan kita lalai. Itu je. Hati kita jangan kita lalai. Orang yang berpuasa pun tidak lalai hatinya dalam mengingati Allah. Orang yang dalam keadaan haid dan nifas pun tidak lalai dalam mengingati Allah. Cumanya dari situ perbuatan saja dihentikan. Nampak tak? Perbuatan itu sahaja yang dihentikan. Henti pun kerana Allah, bukan kerana yang lain. Oleh kerana haid itu pun kerana Allah. Jadi kita buat itu pun kerana Allah. Maksudnya kita tidak berpuasa pun kerana Allah. Bukan kerana kita. Jadi gitu ya, itu kita kena faham bahawa kita rasa kita duduk dengan Allah, ya. Bahawa kita rasa kita sentiasa hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahawa kita rasa kita sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup kita ataupun perjalanan amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga yang keempat iaitu berniat pada tiap-tiap malam. Yang ini ada dua pandangan ya. Yang pertama, kalau kita ikut pandangan Imam Syafi'i, kita mazhab Syafi'i, maka kita akan berniat pada tiap-tiap malam. Ini kita kena ambil ingat. Ya, kita akan niat pada tiap-tiap malam, nawaitu shaum ghadin an ada'i fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, maknanya kita akan niat tiap-tiap malam, bukan malam pertama, tiap-tiap malam. Saja aku puasa besok hari bagi menunaikan fardu Ramadan yang wajib ke atas diriku ataupun yang fardu ke atas diriku kerana Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita nak puasa pada besok hari. Maka kita niat pada malam hari. Niat tu mula bila? Mula pada waktu maghrib. Senang ya. Bukan niat masa nak tidur tu. Niatnya masuk waktu maghrib itu kita boleh niatlah, tidak menjadi masalah. Kalau tak niat pada waktu maghrib, maka kita akan niat pada waktu isyak. Tak niat pada waktu isyak, kita akan niat lepas waktu tarawih. Kalau tak niat lepas tarawih, kita akan niat waktu kita makan sahur. Kalau tak niat waktu makan sahur, berakhir dengan sebelum terbitnya fajar, iaitu berakhirnya niat kita bila mana masuknya waktu subuh. Bila masuk waktu subuh, tuan-tuan, habis. Ya, makna berakhirlah ni niat untuk kita puasa pada besok hari. Tetapi ada perbahasan ulama di situ. Walaupun dia tidak niat pada malam hari itu atas masyakah-masyakah tertentu, mungkin kesulitan-kesulitan ke atas dirinya ataupun keterlupaan dan sebagainya, tetapi isterinya bangunkan dia pada pukul 4 pagi untuk makan sahur. Isteri dia bangunkan dia untuk makan sahur. Jadi dia pun bangun makan sahur. Jadi dengan makan sahur tadi itu sudah mengambil kira sebagai niat untuk berpuasa pada besok hari. Kalaulah kata dia tidak makan sahur, berarti dia tidak berpuasa pada besok hari. Jadi bila mana dia makan sahur itu menunjukkan dia nak berpuasa, itu pun sudah dikira sebagai niat. Melainkan kalaulah kata isteri dia kejutkan dia tak bangun, tarik selimut, kemudian bangun-bangun azan subuh dan dia tak niat pada malam tersebut, maka wajib dia berpuasa pada besok hari dan wajib dia qada selepas Ramadan. Nampak tak? Walaupun dia tidak berniat pada malam tersebut, wajib dia puasa besok hari. Kewajipan ke atas diri dia tu wajib dia berpuasa dan wajib dia qada selepas Ramadan. Dia tak boleh dia kata, aku tak niat semalam. Jadi bila aku tak niat semalam, berarti aku tak boleh puasa lah. Tak. Wajib puasa ke atas diri kau. Sebab ini bulan Ramadan. Jangan jadi fitnah kepada agama. Jangan jadi fitnah ke atas agama kita, ya. Jadi maknanya dia kena puasa pada besok hari dan wajib dia qada selepas Ramadan. Itu dalam bab niat, ya. Jadi kita mazhab Syafi'i, kita niatlah pada tiap-tiap malam, ya. Kemudian untuk kita ihtiyat, berhati-hati. Takut-takut kita kepenatan setelah mana kita balik daripada kerja dan sebagainya, mungkin berlaku kelalaian ke atas diri kita, maka kita boleh taklid, kita boleh berpindah kepada mazhab Malik. Ya. Jadi bila mana kita berpindah kepada mazhab Malik, maka kita berniat untuk 1 bulan. Jadi kita niat untuk 1 bulan, iaitu pada malam yang pertama. Yang mana kita niat nawaitu shauma syahri ramadhana an kulli hadhi sanati lillahi ta'ala. Saja aku puasa sebulan. Nampak tak? Saja aku puasa sebulan bulan Ramadan. An kullihi daripada sekaliannya, berarti daripada 1 sampai 29. 1 sampai 30. Kalau tahun ni 30 lah. Maka angkulihi itu termasuk 1 sampai 30. Jadi kalau orang yang perempuan yang kedatangan haid ataupun dia tak sempat nak puasa pada hari yang pertama, dia akan niat daripada hari yang mula dia berpuasa.
Nampak tak kan? Jadi bila mana kita mengambil pandangan Imam Malik, maka kita akan niat pada waktu malam yang pertama, angkulihi hadis sanati, daripada sekaliannya hadis sanati pada tahun ini. Nampak tak? Pada tahun ini lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Jadi maknanya kalau malam-malam seterusnya kita terlupa niat, maka niat kita yang pertama itu sudah diambil kira untuk apa? Untuk kita berpuasa pada besok hari. Jadi kalau orang yang nak berhati-hati, maka dia boleh niat untuk sebulan. Kalaulah kita tak hafal dalam bahasa Arab lafaz, sebenarnya lafaz ni sunat. Yang wajib ni niat. Lafaz ni adalah ihtiyat. Maksudnya kita nak ingatkan, hati-hati nak ingatkan, kan nak lafaz kan. Jadi maknanya kita lafaz, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sunat je. Kalau lintah ni aku nak puasa esok pun jadi dah, tuan-tuan. Nah, aku nak puasa esok hari pun jadi dah. Sebab apa? Aku nak puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Sudah cukup dah. Nah, tak, walaupun kita tak sebut sahaja aku puasa besok hari bagi menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala, tak payah. Saja aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita niat tu dah pada bulan Ramadan. Sudah pastinya nak puasa Ramadan. Betul tak? Kan? Dan Ramadan itu adalah fardu. Dah masuk sekali dah. Kan? Jadi kalau dalam bab niat ni dia ada qasad, dia ada ta'in, dia ada ta'arud, itu dalam bab solat kan. Jadi kita qasad niat puasa ni paling mudah. Jadi maknanya niat nak puasa esok sudah ambil kira. Nah, saja aku puasa besok hari kerana Allah Ta'ala. Sudah cukup. Nak bagi kemas sekali lagi, aku puasa besok hari pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Itu lagi kemas lah, bagi elok kan. Bukannya payah pun, tak sampai 2-3 minit 2-3 saat je sebut. Nampak tak kan? Lintas di hati je. Tak mau lintas di hati, sebut satu-satu. Tak ada masalah juga, kira niat juga. Ya? Saja aku puasa besok hari bagi menunaikan fardu Ramadan kerana Allah Ta'ala. Kira niat dah. Maknanya, keinginan kita untuk berpuasa itu sudah cukup untuk memberi erti bahawasanya kita dah berniat untuk puasa besok hari. Sudah cukup. Tak payah nak bahas panjang-panjang. Nah, baik. Jadi niat yang sebulan. Saja aku puasa sebulan bulan Ramadan pada tahun ini daripada bulan Ramadan daripada sekaliannya pada tahun ini kerana Allah Taala. Cukup bahasa Melayu je. Tak payah kita niat bahasa Arab. Saja aku puasa sebulan bulan Ramadan ya daripada sekaliannya pada tahun ini kerana Allah Taala. Baik ya. Itu berkaitan dengan niat ya. Kemudian yang kelima, syarat dia berpuasa pada hari-hari yang dibolehkan berpuasa. Jadi kalau bulan Ramadan ni hari yang diwajibkan berpuasa, maka kita wajib berpuasa. Kalau kata hari Isnin Khamis, maka hari-hari yang dibolehkan berpuasa. Kalau bulan Sya'ban, iaitulah hari yang dibolehkan berpuasa. Kalau bulan Rajab, hari yang dibolehkan berpuasa. Hari yang tidak boleh dibolehkan berpuasa, iaitulah hari Aidil-Adha, hari Aidilfitri, hari Tasyrik, 10, 11, 12, 13, dan juga satu lagi iaitulah Yaumul Syak, dia panggil ya, iaitu makna satu hari sebelum masuknya bulan Ramadan ya. Baik, itu apa nama ni kita kena ingat. Kemudian seterusnya yang kedua, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama iaitulah makan dan minum dengan sengaja. Confirm, itu kita semua dah faham dah kan. Kemudian bersetubuh dengan sengaja pada siang hari ketika bulan Ramadan. Siang hari bulan Ramadan. Baik, dalam bab persetubuhan ni kita kena ingat ya, kadang-kadang ada pertimbul persoalan. Dia bersama dengan isterinya pada waktu malam, kemudian terlena, kemudian tiba-tiba terbangun azan subuh dan dia tidak mandi lagi. Nampak tak kan? Apakah hukum berpuasa daripada besok hari? Tidak menjadi masalah. Hukum berpuasa pada besok hari macam biasa juga. Puasanya tetap sah juga, cumanya dia kena mandilah. Ya, jangan lambat mandi pula, pukul 10 baru mandi makruh. Jadi maknanya tidak menjadi permasalahan dalam bab apa nama ni sah dan juga batal, puasanya tetap juga sah ya, cumanya dia kena mandi. Sebab apa? Nak main subuh kan, walaupun apa nama ni dia dah bangun azan subuh dah. Jadi dia mandilah, sebab apa? Nak sembahyang subuh. Tidak menjadi masalah ya. Cumanya kalau orang yang melakukan persetubuhan pada malam hari ataupun pada malam hari sebelum masuknya waktu fajar ya, waktu subuh, dia bersama dengan isteri dia. Bila dia bersama dengan isteri dia, tiba-tiba orang azan subuh. Jadi yang tu dia kena bangun terus. Dia tak boleh sambung. Dia tidak boleh sambung. Berarti kalau dia sambung kena kafarah. Kalau dia kata alang-alang ada kan, bila sebut alang-alang tu berarti ada niat ingin sambung. Nampak tak kan? Jadi bila dengar je azan subuh, dia kena terus bangun. Bila terus bangun, berarti puasa dia diterima oleh Allah dan juga dia tidak dikenakan kafarah. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan tidak sengaja kan, dia pun dah sedar kan, tiba-tiba azan yang beri isyarat kepada dia bahawa tidak apa nama ni sudah masuk waktu fajar. Tapi kalau boleh janganlah, hati-hatilah kan.
Jadi maknanya jam tu bagilah betul-betul kan. Kalau rumah jauh dengan masjid kan. Baik ya, sebab tu kita tak bagi berkahwin dalam bulan Ramadan tu, takut terbabas. Itu saja, kata apa pun ya. Sebenarnya ada juga orang kata makruh ke kahwin bulan Ramadan. Saya tak tahulah makruh ke tidak, Ustaz Rosli tak. Rasanya dalam bab kahwin ni memang ada pun makruh ada, harus ada, wajib ada, memang ada hukum tu kan. Tapi kalau dalam bulan Ramadan ni, kalau kata kita boleh jaga dengan baik, tidak menjadi masalah ya. Sebab apa, kalau bulan Ramadan pun kalau kata dalam bab wajib ni, wajib juga kahwin kalau tak tahan nafsu kan. Kalau nafsu tu nak lepas kepada benda yang haram, maka wajib dia berkahwin, bukan kata makruh lagi, betul tak kan. Dan juga jatuh pada sunat dia berkahwin untuk nak menjaga agama, betul tak kan. Kalau kata walaupun bulan Ramadan, sebab apa? Sebab takut berlaku benda yang lebih besar dosanya kan. Kalau dia tidak boleh jaga syahwatnya. Baik Kemudian yang ketiga, iaitulah muntah dengan sengaja. Ya, itu memang kita dah makruf dah. Kemudian datang haid dan juga nifas. Maka bila datang saja bulan selepas terbitnya fajar, maka pada tidak wajib ke atas diri dia berpuasa, maka dia boleh berbuka. Tetapi kena ingat bagi orang perempuan ya, kita nak makan tu kena sorok-sorok lah ya. Maksudnya makan, janganlah makan orang kata di depan khalayak yang ramai. Sebab apa? Oleh kerana kita nak jaga maslahah ammah ya, masalah umumnya, supaya tidak menjadi fitnah kepada agama kita sendiri. Kadang-kadang orang tengok kita kan, makan tengah hari kan. Mungkin agama kita ni tidak menjadi masalah kan, orang Islam kita, tapi bagi agama lain dia bukan tahu kan. Orang Islam pun boleh makan di kedai, rupanya dia tak boleh puasa kan. Kalau orang lelaki tak ada lah yang membolehkan dia tak puasa kan, melainkan dia uzur syar'i saja, betul tak kan. Kalau kata boleh makan di kedai tu bukan uzur syar'i tu kan. Tengok di kedai mamak ada 2-3 orang, tiap-tiap hari muka dia aja, itu bukan uzur syar'i itu tuan-tuan ya. Itu memang memang tak nak puasa kan. Dia kata saya tak boleh, saya gastrik kan. Walaupun orang gastrik sekalipun tuan-tuan ya, ni kena ingat ya, orang yang gastrik, orang yang tidak boleh perut kosong, kena ingat juga dia wajib ke atas dia berpuasa sekadar mana dia mampu. Dia tidak boleh tipu. Mungkin dia boleh tipu kita, mungkin dia boleh tipu isteri dia boleh tipu anak-anak dia boleh tipu siapa sahaja yang bersama dengan dia, tetapi dia tak boleh tipu Allah. Betul tak? Jadi kalau orang yang macam ni, dia kata wajib ke atas dia sahur. Sebab dia tahu dah, kalau dia tak makan sahur, dia akan gastrik. Maka ke atas diri dia kena sahur. Sebab sahur untuk menahan diri dia. Jadi sahur tadi bila dia makan, maka dia kena berpuasa pada hari itu dengan kadar mana? Kadar kemampuan dia. Nampak tak? Kadar kemampuan tadi berarti kalau dia boleh tahan sampai pukul 12, sampai pukul 12 tu dia kena puasa. Kalau pukul 12 tu dia dah tak boleh tahan, barulah dia boleh buka. Maknanya ada asbab. Ada sebab lah yang dia tidak boleh puasa, maka barulah dia boleh berbuka. Itu pun dalam keadaan yang darurat. Nampak tak? Itu beruzur syar'i betul. Ini dah lah makan sahur pukul 5, pukul 8 bantailah, kata gastrik. Bagi saya rasa tu tak betul kot dah. Bukan gastrik tu, dia tu memang attitude dia malah puasa. Ada juga orang beritahu dekat saya, satu keluarga tak puasa tuan-tuan. Mungkin satu keluarga tu gastrik kot. Kan? Satu keluarga tak puasa. Tak boleh masuk akal kita tak? Ada orang cerita sampai kat saya, dia kata satu keluarga, masa dia kahwin dulu satu keluarga ustaz. Saya pun pelik bila masuk dalam keluarga baru saya ni. Tengok mak tengah hari pun makan, anak-anak dia tengah hari pun makan. Jadi orang baru kahwin kan, masuk rumah tangga, rumah mak mentua baru masuk kan. Masuk bulan puasa dia kata pelik ustaz. Ya, pelik. Saya rasa malu. Sebab kita ni ada iman, kita rasa malu. Orang yang tidak ada iman, dia tak rasa malu tuan-tuan. Contohlah ya, kalau kita ada iman, nak uji ni, kita ni ada iman dengan tak ada iman, mudah aja. Yang paling mudah, tuan-tuan, tiap-tiap petang pukul 7 ataupun pukul 6, pukul 7 lah, kita pergi minum di kedai kopi, tiba-tiba azan maghrib. Sembang tengok jam. Sembang tengok jam sebab takut waktu isyak kan. Jadi orang yang sembang waktu maghrib tadi tu, dia duk, dalam hati dia duk bercakap. Maksudnya hati dia duk beri fatwa kepada dia. Aku belum solat lagi, aku belum, gelisah dah. Tengok kiri kanan kan. Kita tengok sahabat kita ada sebelah, dia relax aja. Sambung lagi rokok nombor 3 pula. Relax je kan. Lepas tu order kopi pula. Tak ada rasa berdosa langsung tak. Tapi kita ni rasa bersalah. Aku nak balik, aku mari dengan dia. Nampak tak? Contohlah ya. Jadi kalau orang yang gelisah macam tu, berarti dalam diri dia tu ada iman. Iman dia yang sedang tegur dia. Nah, begitu juga ketika mana dia ada maksiat tu, dia rasa apa yang dia nak buat tu dosa. Tu ada iman. Kadang-kadang dia buat juga, bukan dia tak buat, dia buat juga. Nah, orang yang macam ni, dia lepas tu dia kena istighfar cepat-cepat.
Nampak tak? Maksudnya dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu nak ukur orang itu ada iman ataupun tidak. Begitu juga dengan bab puasa ni. Nah, dalam bab puasa ni begitu juga. Bila dia masuk rumah baru ataupun dia masuk ke rumah keluarga yang baru tadi, hati dia bercakap, macam ni kah? Nampak tak tuak mentua aku? Macam ni kah mak mentua aku? Macam ni kah abang ipar aku? Jadi maknanya dalam hati dia bercakap seolah-olah tak redha dengan perbuatan yang dia tengok di depan mata dia. Berarti dia ada iman. Hak makan tu nak kata ada iman, kalau ada iman tak makan lah kan. Kan? Maknanya imannya ruyub lah. Kan? Jadi itu ya. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala tutup hati kita, tidak rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rasa malu langsung. Tidak rasa lah malu dengan menantu kan. Menantu baru masuk rumah kan. Tak malu dengan anak-anak pun. Sebelum ni duk balas dengan anak-anak pun kan. Sekali dengan sekali dengan suami kan. Tapi orang baru masuk tu malu lah sikit kan. Tapi kadang-kadang tak malu langsung. Berarti iman tu tak ada. Nah, kita kena ingat yang tu ya. Jadi tuan-tuan hak dalam ni semua ada iman belaga ya. InsyaAllah. Baik, itu berkaitan dengan apa nama ni? Berkaitan dengan apa? Datang haid, nifas. Okey. Wiladah, bidah itu kan. Datang haid dan nifas. Kemudian yang kelima, perkara yang batalkan puasa, yang kelima wiladah, iaitu melahirkan anak. Yang keenam, mengeluarkan mani dengan sengaja. Sama ada diri dia ataupun isteri-isterinya. Ya. Kemudian yang ketujuh, masukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Masuk rongga yang terbuka ni, rongga yang boleh masuk sesuatu. Rongga yang terbuka apa dia? Rongga apa dia? Telinga, kiri kanan, hidung, kiri kanan, mulut, kemudian kubul dan dubur. Itu rongga yang terbuka. Sementara mata termasuk tak? Mata tak masuk. Sebab tu tuan-tuan ya, ada apa nama ni, pandangan ulama berkaitan dengan kita titik aimor. Ni, wasikit mata kan. Bila kita titik apa nama ni aimor ni, kalaulah dia kita rasa kat rongga kita telan, batal. Kalaulah kita titik air tu, kita rasa menitik masuk, sebab saya tak kisah. Tapi dalam kitab disebut, dalam kitab disebut ya, bila kita titik tu, kemudian kita rasa dia masuk sampai di rongga ni, rasa macam jatuh, kita kena keluar. Masuk kena ludah. Kalau kita tak ludah, kita telan, batal puasa. Begitu juga apa nama ni yang kita nak buat vaksin ni, iaitu menteri kita pun dah beritahu, dia bukan apa sesuatu yang mengenyangkan. Maka tidak membatalkan puasa. Vaksin kan? Maknanya vaksin ni akan diberi apa nama ni dalam bulan Ramadan, melihat kepada darurat yang apa nama ni sesuatu ataupun masyaqqah sesuatu. Jadi maknanya dia boleh divaksin ataupun disuntik ya. Jadi sebab tu tidak membatalkan puasa. Begitu juga dengan ambil darah, boleh bulan Ramadan, tak ada masalah. Cumanya tidak digalakkan. Oleh kerana apa? Bila ambil darah ni boleh mengakibatkan badan kita menjadi lemah. Ya, jadi lebih baik tidak ambil darah pada bulan Ramadan, ataupun dia cucuk pada bulan Ramadan, tak membatalkan puasa juga. Ataupun cabut gigi, tuan-tuan, tak batal puasa. Cabut gigi tidak membatalkan puasa, ya, walaupun rongga. Cumanya adakah kita boleh jaga air yang masuk ke dalam mulut kita tu tidak masuk ke kerongkong? Tu dia soalan dia. Kalaulah kita boleh jaga air ni, air liur yang bercampur dengan darah, kan doktor kan dia ngangangkan mulut kita, betul tak kan? Dia koyak mulut kita tu, lepas tu dia berpaik satu je masuk dalam ni untuk isap air itu keluar kan, air liur kita tu kan. Kemudian kalaulah air liur itu bercampur dengan darah, kalau air liur saja tidak membatalkan puasa, tidak menjadi masalah. Tetapi sekarang ni air liur kita tu bercampur dengan darah, betul tak? Bila air liur bercampur dengan darah, kita tertelan. Bila kita tertelan tadi itu, batal puasa. Nama tak? Kita telan, batal puasa. Tapi kalaulah kita kata aku boleh jaga, aku boleh jaga, dia kata tak apa. Kalau boleh jaga, tidak menjadi masalah, boleh cabut gigi sehari. Begitu juga bila mana dia boleh jaga, lepas daripada dia cabut gigi, kalau darah yang dia keluar tu pun sama juga, dia jangan kesat-kesat telan, batal puasa juga. Sebab apa? Bercampur air liur dengan darah. Jadi itu ya. Perbuatan mencabut gigi itu tidak membatalkan puasa. Perbuatan yang membatalkan puasa iaitulah bila mana air liur itu bercampur dengan darah, ditelan ke dalam, ya, masuk ke perutnya. Ya. Sama juga air ke dalam hidung ya. Air ke dalam hidung dia ada had di sini.
Contohnya kita nak ambil sunnah kan. Kita lalukan air saja, nak ambil sunnah kan. Sikit je. Jadi kalaulah kita sedut-sedut masuk sampai ke dalam, ke rongga, barulah batal. Kalau setakat sini ya tidak menjadi masalah, ni rongga ni tidak menjadi masalah. Kalau kita basuh pun ada tak jari kita masuk sampai ke dalam ni? Tak ada. Ya, ni kalau masuk ke dalam, ya, walaupun benda tu bukan benda yang mengenyangkan, ya. Itu benda yang boleh membatalkan puasa. Itu juga orang yang masukkan wire dalam tubuh kan. Jadi ada juga persoalan, macam mana orang yang masukkan air, kalau kata benda tu yang boleh mengenyangkan baru batal. Kalau benda yang tidak boleh mengenyangkan, hanya cucuk aja, bukan vaksin pun tapi cucuk aja kan, tidak membatalkan puasa ya. Itu dalam bab batal puasa ya. Itu dalam bab kita Ahkamus Siyam, banyak ya Dr. Zul huraikan di dalam kitab tu, dalam bab tu ya. Itu bab-bab terkini semua tu ya. Baik, kita sambung sikit lagi, iaitu pengsan dan mabuk dengan sengaja sepanjang hari. Jadi maknanya boleh membatalkan puasa juga. Pengsan ataupun mabuk sepanjang hari boleh membatalkan puasa juga ya. Baik, sedikit saya nak sebut sini ya, keterangan. Tidur sepanjang hari tidak membatalkan puasa menurut ijma' ulama. Dia tidur daripada pagi sampai petang. Sebab apa tidur pagi? Sebab malam dia kerja. Kan, dia kerja malam, dia tidur pagi sampai petang. Dekat maghrib baru bangun. Boleh jadi gitu tak? Boleh, bila mana badan kita penat. Tidur ni jangan berantu tuan-tuan. Lagi sedap tidur dari kon. Kan? Tapi hukum ni makruh. Kalau kata saja-saja tidur, maknanya kalau mungkin yang orang kata kalau tidur tadi tu mungkin dia tak tidur malam kan. Tapi agak-agaklah takkan sampai maghrib pun. Kan? Sampai zuhur tu pun mungkin dah okey kan. Tapi kadang-kadang kita sampai sampai maghrib ya. Jadi tidur yang banyak merupakan makruh juga pada bulan Ramadan. Walaupun dibenarkan kan. Baik ya. Kemudian dikata orang yang berpuasa, orang yang pengsan kemudian tiba-tiba sedar pada mana-mana waktu pada siang hari, wajib menahan diri untuk tidak makan dan minum ya sepanjang waktu yang masih berbaki sehingga masuk waktu berbuka puasa. Baik. Kemudian seterusnya orang gila boleh batal puasa juga. Orang gila kan, walaupun dia gila hanya seketika, tapi biasanya orang gila ni tak seketika kan. Dia mari gila dia tu tuan-tuan, hilang akal kan. Bila hilang akal ni maknanya dia dah lupa kan. Kemudian orang murtad. Ya, orang murtad pun sama juga. Sebab tu bab murtad ni kita jangan main ya. Sebab benda yang tidak boleh kita ungkapkan dengan kata-kata ya. Ada 3. Yang pertama ada sebuah riddah. Ya, tidak boleh kita lafazkan. Ya, benda yang kita diharam lafazkan ataupun tidak boleh lafazkan dengan perkataan, maka dia akan menjadi hukum bila mana kita lafaz. Yang pertama itulah riddah. Riddah ni apa dia? Itulah murtad. Yang isu syajat pun ni kan, kalau ikut hukum maka boleh jatuh. Tapi walau macam mana pun perlu kita panggil dia untuk kita bagi nasihat ya, dan kita bagi kita bagi nasihat kepada dia supaya dia kembali kepada Islam ya, dengan bawa nasihat. Kemudian kalau dia tidak kembali juga, barulah dikenakan hukum had ke atas diri dia. Itu pemerintah, bukan kita. Kita tidak boleh menghukum ya diri dia selagi mana tidak dihukumkan oleh pemerintah. Sebab tu kita takut tuan-tuan ya, kita nak menghukum seseorang ya sedangkan pemerintah tidak mengambil hukum tersebut. Yang itu kita takut ya. Tapi dari sudut hukum memang perkataan dia itu boleh jatuh murtad. Cumanya kita bincang dari sudut ilmiah. Dari sudut ilmiah kita mengatakan bahawa perkataan yang dilafazkan itu dia kata nak keluar daripada Islam, maka kalau dari sudut ilmu ya yang kita belajar, maka hukumnya jatuh. Ya, dari sudut ilmiah ya. Tetapi masih lagi dibahas di peringkat di peringkat perintah ataupun penguasa tempatan. Sebab apa? Penguasa akan panggil dia dan mengambil keterangan daripada dia dan cuba nasihati dia kembali kepada Islam. Ya, mungkin dia lafaz tadi dalam keadaan dia jahil, mungkin dia lafaz tadi dalam keadaan tertentu yang kita tidak tahu situasi yang sebenar. Ya, jadi sebab itu kita serah kepada pemerintah. Kalau nak bahas dari sudut ilmu, yes, boleh, tidak menjadi masalah. Apa yang kamu perkatakan itu salah dari sudut syarak. Tidak kan? Apa yang kamu katakan itu salah dari sudut syarak. Syarak tidak membenarkan untuk kamu mempermainkan sesuatu yang boleh jatuhkan diri kamu kepada kemurtadan. Baik ya, itu. Kemudian yang kedua iaitulah perkara yang berkaitan dengan talak. Sama juga ya, dia tidak boleh lafaz.
Walaupun dia nak melawak main dia kat apa pun, kan? Dia lawak, suka melawak, orang yang suka melawak, orang yang suka buat joke, kan? Tapi dia joke dalam bab talak. Dia mengatakan dia telah mentalak isterinya. Padahal dia tidak talak isteri dia pun. Cumanya dia sembang-sembang aja. Orang jahil kan? Jadi maknanya walaupun dia lafaz sengaja ke tidak sengaja ke, rancang ke tidak rancang ke, ataupun apa-apa perkataan yang merujuk kepada diri dia dengan isteri dia, ya, dari sudut lafaz itu tadi, maka jatuh. Ya, dia tidak boleh. Jangan kita main dengan talak. Ya. Dia kata tadi aku dah talak isteriku dah, dia kata, kan? Tak boleh. Ya, contoh begitu, kan? Jadi maknanya tak boleh dia mempermainkan dengan talak, dengan lafaz. Itu lafaz yang dipanggil sirah yang jelas, tak boleh, kan? Kemudian yang ketiga iaitulah berkaitan dengan kahwin. Kahwin pun tak boleh juga. Pak Haji kata apa? Aku nikahkan kau dengan anak aku, Safia nama dia, contoh tak? Tak tahu lah anak Pak Haji nama Safia ke tidak, kan? Dia kata gitu kan, aku nikahkan kau dengan anakku Safia. Lepas tu kita kata apa? Aku terima nikahnya. Sah tak tuan-tuan? Sah tuan-tuan. Jangan main. Yalah, saksi mesti ada. Kan? Jadi maknanya tidak boleh dimainkan dengan lafaz. Itu maknanya perkara-perkara yang tidak boleh diungkapkan dengan lafaz. Sebab lafaz ni dia boleh memberi makna, ya. Kemudian seterusnya, keadaan-keadaan yang tidak membatalkan puasa walaupun sudah sampai ke rongga. Kita tengok apa yang dia sebut, ya. Apakah keadaan-keadaan yang puasa tetap sah walaupun sesuatu sudah sampai ke rongga yang terbuka? Ia ada 7 keadaan. 7 keadaan ni, yang pertama iaitu sesuatu itu masuk ke mulut secara tidak sengaja. Kan? Tuan-tuan bulan puasa esok tuan-tuan tak sini ayam, kan? Saya pun ambil minum kuliah duha. Contoh tak? Minum siapa pun tak boleh tengok, kan? Minum habis cawan. Baru tengok bulan Ramadan ni lah. Alhamdulillah. Betul tak, kan? Takkanlah saya takkanlah saya nak minum, kan? Kita pun tahu bulan Ramadan tak boleh makan, tak boleh minum, kan? Tapi oleh kerana ada di sini ni, kita pun minum tanpa sengaja, maka tidak batal walaupun melapasi rongkong, ya. Jadi maknanya sesuatu yang tidak sengaja, maksudnya tanpa niat, kan? Tak sengaja lah, kan? Jadi maka benda tu tidak membatalkan puasa, ya, tidak menjadi masalah. Orang yang berpuasa tidak tahu hukumnya, ni orang jahil lah. Orang yang tak tahu pasal hukum puasa ni, orang baru masuk Islam, ataupun orang duduk di mana tu, kan, orang asli tak tahu langsung dalam bab puasa ni, orang suruh puasa dia puasa. Yang dia tahunya tak makan tak minum je, dia tahu hak tu je, kan? Jadi maka dia tidak batal puasa dia, ya. Kalau orang yang jahil, kita orang jahil, ya. Kemudian yang ketiga itu dipaksa oleh orang lain, maka tidak batal juga. Kemudian yang keempat, air liur yang mengalir di antara gigi-giginya sedangkan tidak mungkin dapat mengeluarkannya. Maksudnya air liur yang ada dalam mulut, ya, ketika ditelan, maka tidak batal puasa. Melainkan air liur tadi bercampur dengan kahak yang hijau, maka dia kena buanglah. Ini kahak dalam tu dah kuning, dah hijau, dah telan juga. Kan? Lemak masih manis semua ada, kan? Jadi maknanya kena buanglah, ya. Ataupun dia lepas makan sahur tadi, tiba-tiba ada biji cabai, kan? Ataupun makan jagung. Janganlah makan jagung bulan Ramadan, kan? Nak makan boleh, kan? Jangan makan waktu sahur, kan? Lekat sini, kemudian tokak tak sedap pun, tokak telan, kan? Batal walaupun sikit je, sebab dikira ada ain dia panggil, ya. Dia ada zat dia tu, kan? Maknanya jagung tu dia punya zat dia tu, kan? Kemudian ada ain dia, ada rasa apa semua ada, warna apa semua ada, kan? Jadi batal puasa walaupun sedikit. Tokak-tokak rasa pedas, sedap lah pula, telan nampak batal, ya. Jadi maknanya sebab tu kita kena ingat, ya. Begitu juga dengan orang yang gosok gigi pada siang hari, jangan sampai tertelan dan rasa dia punya ubat gigi tu tadi, ya. Sebab dia ada ain dia, rasa, ya. Rasa ubat gigi Colgate, kan, rasa telan sedap, wangi ni, batal puasa. Sebab apa? Memasukkan sesuatu ke dalam rongga, ya, dengan sengaja. Kemudian debu di jalan raya yang masuk ke dalam rongga mulut. Yang ni memanglah kalau orang motor, kan, mana sedar, kan? Tak batal, ya. Debu masuk dalam hidung, dia sedut naik, kan? Atas ataupun asap sedut sampai naik ke atas, kan? Yang maka tidak batalkan puasa, ya. Tepung yang diayak masuk ke dalam mulut, dia rompa buat kuih.
kan, ayat-ayat ataupun masuk penuh tak apa putih pergi mana-mana hidung kalau bagi hidung kan. Kan tak sengaja kan, maka tidak membatalkan puasa. Lalat ataupun binatang lain yang terbang lalu masuk ke dalam mulut kan, jadi maknanya lalat terbang-terbang tengah duk cakap ni kan, tengah duk ceramah kan. Boleh duha lah je kan, lalat masuk kan. Tertelan pula tu, bukan lalat, nyamuk masuk kan, tertelan. Tak apa, tak ada masalah. Jangan bila dia masuk tu kena buat keluar kan, bila masuk tu terus telan batal lah kan. Jadi bila masuk tu kita kena buat keluar ya, kita jangan sengaja masukkan. Dia masuk tu hukumnya dah tak batal dah, tapi yang membatalkan kita ada usaha apa nama ni, masukkan dia ke dalam mulut kita, telan pula lagi, itu yang tak boleh. Baik, perkara yang sunat dilakukan ketika berpuasa: segera berbuka, sahur, mengakhirkan makan sahur, mandi junub sebelum fajar. Sebab tu mandi selepas fajar jadi makruh balik kan. Kemudian meninggalkan perkataan yang keji dan buruk, memberi makan kepada orang yang berpuasa sama ada pahalanya sama dengan pahala orang yang puasa. Sebab memberi makan ni tak tahulah surau kita ni buat ke tidak Ustaz Rusdi, apa nama ni dipanggil it'am. Buat tak? Maksudnya kita masak, kita bungkus, kita bagi. Ada buat setengah masjid buat, masjid saya buat oleh kerana kita tidak boleh buka puasa di masjid, jadi kita buat bungkus ya. Kita bungkus, kemudian kita edarkan di pintu pagar. Dan bubur lambu pun gitu juga ya, kita buat. Kalau nak makan bubur lambu Pak Yasin Hamzah boleh pergi bulan puasa, kita buat 400 pack ya, banyak tak? 400 pack lebih kita akan buat untuk bagi kepada orang yang buka puasa. InsyaAllah sedap pada apa nama ni, kembau lagi. Jangan risau, sedap tuan-tuan. Ni promosi ni tak suruh beli pun, pergi ambil free ya. Mula 1 Ramadan sampailah 29 Ramadan. Kalau sampai 29 je lah kan. 30 tu nak raya lah kan. Kalau 30 pun 30 lah kan. Jadi maknanya boleh ambil free ya, kita bagi. Kalau tengoklah, kalau saya tengok ni jemaah ni Syurah Syakir ni boleh kenal ni muka-muka ni kan. Kalau orang lain ramai saya bagi kat tuan-tuan dulu. Jangan risau. Jadi apa nama ni kita buat bagi ubur lambu ya, satu hari lebih kurang 400 lebih insya-Allah ya. Boleh juga, itu usaha lah, inisiatif kita nak bagi kepada jemaah. Begitu juga dengan tuan-tuan, ambillah peluang untuk nak infak bulan Ramadan ni walaupun sedikit ya. Maknanya kita ada usaha ataupun kita ada keinginan untuk kita nak menderma ya. InsyaAllah ya, bulan Ramadan ni adalah bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu bulan yang dilipat gandakan ya amalan kita ya. Kalau bulan lain 1 pahala, bulan Ramadan jadi 10 ya. Kalau kata begitu juga amalan fardu dilipat gandakan lebih daripada 10 ya. Baik, keuzuran yang boleh berbuka puasa sekarang ini kita ambil ya. Apakah keuzuran yang mengharuskan, iaitu membolehkan untuk kita berbuka puasa? Iaitulah sakit. Maknanya uzur syar'i lah ni ya. Uzur syar'i. Sakit ni uzur syar'i. Uzur syar'i ni tuan-tuan kena ingat ya. Orang yang uzur syar'i ni ada kaitan dengan fidyah. Ni saya nak bagi tahu sikit ya. Takut mungkin di sana ada sahabat-sahabat kita ada mak ke ataupun ayah yang sakit kan. Uzur syar'i ni maksudnya kalaulah orang tu dia kena stroke. Tadi kita tengok dalam gastrik jadi kan. Baik samalah dalam bab gastrik pun kalau betul-betul dia tak boleh puasa, dia terpaksa berbuka, dia termasuk dalam uzur syar'i juga. Dia macam ni. Kalaulah pada tahun lepas pun dia uzur syar'i juga, maksudnya dia gastrik juga, dia tak boleh berpuasa. Tak maulah bulan puasa tak boleh berpuasa, bulan lain lagi lah tak boleh puasa kan. Kalau bulan puasa boleh puasa tak ada masalah kan, bulan lain lagi lah malah nak puasa kan, ataupun tak boleh berpuasa. Kalau tak boleh, kalau boleh maksudnya penyakit dia itu beransur pulih, wajib dia berpuasa. Okay? Tapi kalau tak boleh berpuasa, maka dia kena bayar fidyah. Dia kena bayar fidyah. Contohnya lah, pada tahun lepas dia tidak boleh berpuasa, tapi dia cuba juga untuk berpuasa. Cuba juga untuk berpuasa, tak boleh juga. Tapi kena cubalah tuan-tuan. Jangan bila tak boleh puasa tu tak mau cuba untuk berpuasa, ya. Maksudnya bila tidak ada cuba untuk berpuasa, maka di situ tak menunjukkan kita ini ingin melaksanakan perintah Allah kan. Jadi kita cuba juga tak boleh juga. Bila tak boleh juga, masuk saja Ramadan, maka kita kena bayar fidyah. Betul tak? Kita kena bayar fidyah yang tahun lepas kan. Jadi bayar fidyah yang tahun lepas. Jadi maknanya kalau 30 hari kita tinggal, maka bayarlah 30 cupang. Kalau wilayah ni baru RM4 kot, tak sedih RM4 kan. Jadi RM4 kali dengan berapa? Kali dengan 30. Kalau 4 kali 3 tu ada 150.
20. RM120 tu tuan-tuan, tuan-tuan tulis pergi beli beras. Beras kalau 10 kilo jatuh RM26, betul tak? RM26 kali dengan berapa? Nak bagi cukup apa nama ni? RM120. Tak tahu, tuan-tuan kali sendirilah. Kan? Dapat 5 beg lebih kurang. Ada 5 beg, kan 4 beg. Ikutlah 5 beg ke 4 beg kan? Jadi yang tu tuan-tuan pi bagilah mana-mana masjid yang ada food bank. Yang bagi pada fakir miskin. Boleh tidak menjadi masalah. Ya, kita nak cari sekolah pondok kot jauh dengan kita kan. Kita bagi kepada apa nama ni fakir miskin ataupun jiran kita yang miskin, yang apa nama ni yang ibu tunggal. Cari ibu tunggal yang betul-betul ibu tunggal lah. Ni ibu tunggal hak umur 50 tak bagi, ibu tunggal hak umur 20 dia bagi. Kan? Tak acil lah macam tu kan. Ibu tunggal hak umur 30 yang tu yang dia bagi. Hak dia bagi hari yang tu je. Hak umur 50 tu tengok gitu je. Tak boleh tuan-tuan. Ya, bila ibu tunggal tu maknanya dia terjatuh dalam apa nama ni fakir miskin lah kan. Kalau kata dia bekerja apa nama ni pagi ke petang kan, dia jaga, dan ada anak 2-3 orang lagi kan. Baik, itu apa nama ni kita boleh buat macam tu. Satu lagi, kalau apa nama ni uzur syar'i ni, contohnya penyakit yang memang tidak ada harapan untuk sembuh. Contohnya kena stroke, terlantar di hospital. Jadi kita ahli waris ni, kalau boleh kita keluarkan fidyah untuk dia. Contohnya hari pertama puasa, kita dah boleh buat keluar dah fidyah untuk dia. Sebab apa? Penyakit tu tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi maknanya kita boleh buat keluar tu apa nama ni? Fidyah. Mana? Kita buat keluar satu hari satu cupak. Untuk hari ni kita bagi satu cupak. Untuk hari ni kita bagi satu cupak. Ya? Ataupun nak simpan, tak ada masalah juga, tak ada masalah kan. Kalau kita simpan ataupun kita nak tangguh ya sampai hujung Ramadan, boleh juga, tidak menjadi masalah. Tetapi walau macam mana pun kita kena keluarkan juga fidyah tu. Tiba-tiba dia meninggal di tengah-tengah Ramadan, dia meninggal hari yang ke-15. Berarti dia kena fidyah hari yang pertama sampai 15 je. Hari yang ke-16 tidak wajib ke atas dia fidyah. Nah, hari yang ke-16 tidak wajib ke atas dia fidyah. Jadi maknanya kita ambil pada hari yang pertama sampai 15 sahaja. Jadi maknanya 15 tu je lah dia kena keluarkan fidyah untuk bapa dia ataupun ibu dia. Sebab tu dalam bab fidyah ni tuan-tuan, saya lebih suka diri kita sendiri yang buat keluar daripada anak-anak kita. Ya, sebabnya anak-anak kita ni dia tak tahu kita ni puasa apa nama ni cukup ataupun puasa penuh bermula bila. Kadang-kadang mungkin kita dulu pernah bekerja dan sebagainya, ataupun kita dulu apa nama ni kurang prihatin. Nak kata kurang prihatin tu mungkin nak kata apa sejak umur 40-an ke atas ni ada kesedaran sikit. Kalau dulu ni apa nama ni nak puasa, tak nak puasa, tak nak puasa. Ada juga orang yang macam tu kan. Tapi mungkin bukan tuan-tuan lah, hak dia semua puasa bagi belakang. Mungkin hak luar sana ada. Jadi macam orang kata apa? Kalau masuk bulan Ramadan tu zaman tahun 20-an, 30-an, tak berapa ambil berat sangat tentang puasa ni. Betul tak kan? Kalau yang macam tu kita sendiri yang tahu. Jadi maksud saya ni kita sendiri yang tahu kita tinggal puasa ataupun tak tinggal puasa masa silam kita. Itu maksud saya. Jadi bila kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang bayar. Kita sendiri yang bayar fidyah. Sebab kita tak nak bila mana kita mati, anak kita ni tercungap-cungap nak cari Tok Imam, pergi cari Tok Imam, pergi cari Baitul Mal, atau pergi cari apa nama ni cari Baitul Mal. Sebab apa cari Baitul Mal? Sebabnya nak kira fidyah ayah saya. Saya pernah kira fidyah tuan-tuan sampai 17,000 pun ada. Sebab bila kita masuk dalam kalkulator apa nama ni Baitul Mal tu, kita masuk dalam kalkulator dia, contohnya kita kira kata apa? Saya nak kira fidyah ayah saya bermula daripada dia akil balik. Jadi umur ayah dia akil balik umur 15. Umur dia mati umur 60. Dia pun tekanlah umur 15 umur akil balik. Umur 60 ayah dia mati. Nah, fidyah kena berapa? 17,000. Nampak tak? Dia ambil pukul rampang macam tu. Tapi kalau kita sendiri yang bayar, kita tahu. Jadi maknanya kita boleh pesan kepada anak kita tentang fidyah ayah ni, kamu jangan risau. Ayah dah settle semua dah. Nampak tak? Melainkan selepas ni kalau ayah jatuh sakit yang tidak boleh apa nama ni ayah bayar ataupun ayah tidak sedar dan sebagainya, hak tu je yang kamu bayar fidyah untuk ayah. Kalau kata kamu tak nak bayar fidyah pun, kamu kata kamu nak puasa untuk ayah, silakan, tidak menjadi masalah. Sebab tu anak ni boleh berpuasa untuk ibu dia ataupun ayah dia, ya, menggantikan apa nama ni puasa Ramadan, ya. Jadi maknanya kalau boleh kita sendiri yang bayar fidyah kita, jangan kita harap anak-anak kita. Mungkin kalau dia dapat duit banyak dia takkan bayar, kan.
Dia pun ada keperluan juga, anak-anak sekolah dan sebagainya. Itu hak setengah. Hak setengah bayar tu okeylah. Kan? Begitu juga kalau lah kita dah tak mampu nak pergi haji. Tak mampu nak pergi haji ni. Maksudnya kita dah uzur syar'i dah ni. Uzur syar'i sungguh. Tak mampu nak pergi haji dah ni. Kalau kita ada duit sikit sebanyak tu, kita boleh buat badal dah. Kita tanya tamu haji, saya nak buat badal haji. Walaupun kita hidup ni, jangan tunggu mati. Dia kena stroke ni. Kaki dah tak boleh dah, maksudnya tidak ada harapan lagi untuk dia pergi. Ya, tambah-tambah musim Covid ni kan. Lagi tidak ada harapan untuk pergi. Jadi pada waktu tu dia boleh minta untuk dia buat badal haji. Sebab apa? Mengambil kira dari situ uzur syar'i yang dia ada pada hari ini. Itu kalau orang yang sentiasa beringat, ya. Kalau kata dia tengok ada harapan untuk aku pergi. Maksudnya ada harapan untuk sembuh. Jadi maka tak boleh buat badal haji. Kecuali kalau tidak ada harapan untuk sembuh dan sakit yang berpanjangan, maka dia boleh buat badal haji walaupun dia belum mati. Sebab apa? Risau takut anak dapat duit esok dia paraik, maka tak ada haji lagi dah. Kan? Kalau anak 5-6 orang, duit lebih kurang dalam 20,000, depa dapat seorang per ribu. Sepatutnya kalau anak ni dia tengok duit empak dia ada 20,000 tu, nak faraid tu dia kena tengok dulu keperluan ayah tu. Kalau lah ayah tu ada hutang satu, betul tak? Kalau lah ayah tu tadi contohnya kalau anak yang beringat lah kan, belum buat haji lagi ni, asingkan siap-siap 3,000 ni untuk buat badal haji ayah. Nampak kan? Itu kalau anak yang prihatin. Jadi maknanya selesaikan dulu masalah-masalah ayah dia ni, baru lebihan itu barulah dia faraid. Kita takut anak kita ni yang yang mana dia merasakan ni duit ni boleh faraid dah ni kan. Jadi faraidlah dia. Untuk ahli waris. Jadi bapa tadi ada lagi hutang, bapa tadi belum lagi sempurna badal haji. Kalau anak yang beringat tak apalah, separuh ni kita buat kenduri untuk ayah kita. Nampak tak kan? Duit tu jadi kita boleh buat kenduri untuk ayah kita. Jadi sebab tu saya suka ya, kalau kita kita buat sendiri badal haji kita, ataupun kita buat bayar fidyah sendiri ya. Itu berkaitan dengan sakit ya. Berkaitan dengan musafir pun sama juga. Musafir ni dia kena keluar daripada kampung kita dulu. Contohnya, orang yang musafir adalah orang yang harus berbuka. Dia baru kahwin. Kan, baru kahwin. Lapilah ni PKPB boleh keluar tak saya? Kan, boleh letak negeri dah kan. Jadi tak apalah ya, kita bincang bab hukum ni. Maksudnya kalau dia nak buka puasa boleh, tidak menjadi masalah. Boleh dia berbuka, syaratnya musafir. Harus bagi dia berbuka. Jadi bila dia musafir, dia kena keluar daripada qaryah dulu. Ya, dia keluar qaryah, dia menuju ke mana? PD contohnya kan. Dia menuju ke mana? Subang. Maknanya jarak yang boleh, 2 marhalah yang boleh menghalalkan dia untuk berbuka, ataupun yang boleh mengharuskan dia untuk berbuka. Jadi bila harus untuk berbuka, jadi benda lain pun dia boleh buat. Ataupun dia nak bersama dengan isteri dia ke, tidak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab dia dalam musafir. Jangan dia niat musafir, dia bersama dengan isteri di rumah hari, keluar rumah pun tidak. Tak boleh. Itu kena ingat tu, orang yang baru kahwin. Kan? Jangan nak ambil keringanan pula kan. Nak ambil keringanan, jom kita musafir lah. Kalau boleh janganlah elak kalau benda macam tu kan. Kan? Allah Ta'ala tahu niat kamu macam mana kan. Baik ya. Tak pernah musafir tuan-tuan, tiba-tiba musafir. Tak kacau kan. Baik ya. Jadi tak apa, kalau musafir boleh berbuka, tidak menjadi masalah ya. Tapi kena keluar daripada kampung dia dulu ya. Baru dia boleh dia boleh makan atau minum ya. Baik. Kemudian tidak mampu berpuasa, itu tadi dalam bab sakit uzur dan sebagainya ya. Baik hukum dan kumpulan orang yang berbuka puasa selesai. Apa itu imsak, menahan diri daripada makanan minum serta perkara yang boleh membatalkan puasa. Insya-Allah tuan-tuan ya. Setakat itu dulu ya perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat ya sebelum kita menempuh Ramadan al-Mubarak. Insya-Allah ya. Sama-samalah kita doakan ya supaya kita mendapat kelebihan Ramadan pada tahun ini ya. Dan syukurnya yang mana Ramadan pada tahun ini Allah Ta'ala izinkan kita untuk bertarawih ya. Jadi izinkan kita untuk bertarawih 20 rakaat bukan 8. Saya mula-mula ingat 8. Risau juga kan. Sebab dia mungkin orang kata nak jaga SOP ni mungkin 8 je lah tu kan. Tapi alhamdulillah ya, SOP membenarkan kita untuk buat 20. Jadi bila buat 20 ni ada pilihan. Orang yang nak buat 20, maka dia boleh buat 20. Orang yang nak buat 8, maka dia buat 8. Tapi kalau kata SOP bagi 8, orang yang keinginan untuk buat 20,
Ya boleh juga buat 20-nya tapi di rumah kan, tapi tidak ada zaulah. Kalau di rumah kan, mungkin kalau di rumah ni makan-makan minum-minum tidur aja kan. Malaikat kalau nak sambung tengah malam kan, itu jaranglah. Tapi kalau 20 tu kita boleh sempurnakan dengan imam ataupun satu imam kan, lagi bagus kan. Jadi maknanya Allah Taala izinkan kita buat 20, maka ya ada yang nak buat 20 boleh buat 20, ada yang 8 boleh buat 8 ya. Jangan kita pertikaikan 8 ataupun 20, cumanya satu je kita pertikaikan, iaitu orang yang tak buat langsung. Orang yang tak buat langsung tu saja kan. Yang tu ya baru kita boleh petikan siapa tak buat langsung. Kalau buat 20, buat 8 tak apa dia buat juga ya. Alhamdulillah. Baik, sekadar tu dulu aku quli hada wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina futul arifina bi hikmatika wa syu'alaina min fadamatika wa takina manasina wa 'alimna majahina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah kita jumpa lepas Ramadan lah kan. Bila kan? Tak reti kan? InsyaAllah ya.